Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik buku kita ni, tersesat kebatilan gerakan New Age. Kebatilan gerakan New Age. Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Jadi kita bincang dah banyak kemasukan unsur penetisme ke dalam agama-agama lah. Agama Islam tu lah. Agama Samawi lah. Islam Yahudi Kristian tu batiniah merosak. Kalau Islam Yahudi Kristian sebelum ni kita bincang sama cara Kristian dan Gnostikisme ni, batiniah tu daripada Tuhan Yunani ke apa masuk ke dalam Kristian. Begitu juga agama Islam, unsur Nur Muhammad Wahdatul Wujud masuk dalam dunia Islam. Begitu juga Yahudi, Kabbalah masuk dalam agama Yahudi. Jadi tu kita bincang dalam bab sebelum ni. Okey, bab ketiga kita nak bincang ni. Gelombang baru aliran kebatinan barat. Gelombang baru aliran kebatinan barat. Sebelum wujudnya gelombang besar gerakan New Age di dunia barat sekitar 1970-an, sudah ada gerakan-gerakan dari organisasi dan individu yang mahu menghidupkan kembali amalan dan kepercayaan kebatinan dari pengaruh klasik dengan adunan kebatinan moden. Ada dah nak buat kan? Jadi maksudkan kebatinan moden adalah mereka menjenamakan semula amalan-amalan klasik dengan terma saintifik, psikologi dan perubahan alternatif. Titik kebangkitan fenomena pengamalan kebatinan di barat ini adalah terkesan dari impak revolusi Perancis dan kejatuhan pemerintahan Kristian Katolik di barat. Setelah agama Kristian melemah dari sudut pentadbiran dan penguatkuasaan polisi keagamaan, idea Protestan dan Reformis Kristian memberi hak kepada orang ramai boleh beragama dan menafsirkan hermeneutik Bible. Tafsir Bible mengikut kefahaman masing-masing. Malah di bawah pentadbiran sekularisme, ramai masyarakat barat mula beranggapan seakan-akan agama Kristian sudah tidak relevan lagi bagi mereka. Maka dalam situasi sebegini, ramai masyarakat barat mula tercari-cari cara untuk memenuhi perasaan kebergantungan mereka kepada Tuhan. Cara nak gantung Tuhan ni fitrah manusia, dia berasa ada benda gaib, ada kuasa yang kuat. Sekali dia cari perasaan dia nak cari ke Tuhan. Tak mahu merasai hubungan Tuhan dengan mereka. Tapi tak cari ke Kristian dia, barat ni. Sebab itu dah sekitar tahun 1800 Masihi hingga 1920 Masihi, ini merupakan tempoh getir bagi agama Kristian di barat, sehingga pada zaman ini muncul pelbagai cabang ajaran baru di atas nama Kristian, seperti aliran Adventist dari pecahan idea William Miller. Adventist dari pecahan idea William Miller seperti Advent Christian Church, Seventh Day Adventist, Jehovah's Witnesses, Worldwide Church of God, Branhamism, Oneness, Pentecostalism, The New Church, Mormon dan banyak lagi dah. Aliran Kristian banyak dah. Aliran baru ini menjadikan wajah penyelamatan yang baru. Seperti mendakwa Yesus akan datang pada tahun tersebut. Dan ada di antara mereka juga ada yang mengaku sebagai rasul baru dalam Kristian untuk memenuhi harapan yang ditagih oleh penganut Kristian pada ketika itu. Tidak kurang juga wujud tokoh yang berusaha memberi makna batin kepada teks Bible. Dalam kancah polemik di antara muncul cabang ajaran baru dalam Kristian, disertakan serangan gereja-gereja arus perdana ke atas aliran ini. Tekanan dan stres itu akhirnya ditawarkan dengan akidah manusia adalah Tuhan. Manusia sendiri Tuhan yang dibawa oleh kumpulan aliran kebatinan untuk mempromosikan spiritual dan amalan meditasi. Tempoh itu dianggap waktu yang sangat sesuai bagi mereka untuk mempromosikan pada masyarakat barat agar mencapai ketuhanan dalam diri mereka sendiri dah. Tak payah cari Tuhan lain, dalam diri sendiri ada dah. Di situlah fenomena guru spiritual mula bertapak dan terima dengan melas oleh masyarakat barat. Gerakan spiritualisme dah. Kita ingat agama macam Islam ke kapan ni, tak, ia ada gerakan spiritual dah. Tapi kebatinan dan dia ni cara agama, campur agama pun tak apa. Cara kerohani nak jadi Tuhan. Antara tokoh membawa elemen spiritualisme dalam Kristian pada zaman pasca revolusi
selepas revolusi adalah seorang pakar geologi dan mineral dari Sweden bernama Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg ni 1988 hingga 1772. Dia start mula. Pada zaman awal kehidupannya, beliau adalah seorang saintis sehingga pada tahun 1741. Ketika beliau berusia 53 tahun, yang mana ia mula dikenali sebagai memasuki fasa kerohanian bagi beliau. Beliau mendakwa fasa kerohanian itu apabila beliau mulai mengalami mimpi dua penglihatan ketuhanan. Terutama pada akhir-akhir Paskah pada 6 April 1744. Dikisahkan pada tahun 1745, Swedenborg menjamu selera di satu bilik di sebuah kedai makan di London. Pada waktu itu, tiba-tiba matanya menjadi gelap dan bilik itu secara tiba-tiba berubah. Beliau mendakwa melihat seseorang duduk di sudut bilik, memberitahunya jangan makan terlalu banyak. Swedenborg takut lalu bergegas pulang. Pada malam itu, lelaki yang sama muncul dalam mimpinya. Lelaki itu memberitahu Swedenborg bahawa dia adalah Tuhan. Bahawa dia telah melantik Swedenborg untuk mengungkapkan makna rohani, yang penafsiran batin dari Bible. Dan bahawa dia akan membimbing Swedenborg dalam apa-apa penulisannya selepas ini. Pada malam itulah Swedenborg mendakwa dunia kerohanian dan spiritual dibuka untuknya. Itu cerita dia. Setelah itu beliau melanjutkan pelajarannya dalam bahasa Ibrani dan mula melakukan penafsiran rohani batin dari bagi Bible. Bermula dari situlah Swedenborg mula membuat beberapa dakwaan dapat berinteraksi dengan roh dan bebas mengunjungi syurga dan neraka untuk berkomunikasi dengan malaikat, syaitan serta roh-roh yang bertebaran. Beliau juga mendakwa dapat berbicara dengan roh dari planet Mushtari, Marikh, Utarik, Zuhal, Zuhrah dan Bulan, serta roh dari planet di luar sistem Suria. Swedenborg menekankan wujudnya hubungan antara alam fizikal, rohani dan alam ketuhanan. Beliau juga mendakwa penghakiman terakhir diikuti oleh kedatangan Yesus kali kedua, yang mana hal itu sebenarnya bukanlah turunnya tubuh Yesus secara peribadi, tetapi turunkan oleh wahyu dari Tuhan melalui kata-kata Tuhan yang diberi pengertian rohani batin oleh Swedenborg. Jadi melalui dia lah, dia jadi Nabi. Mungkin Nabi Isa tunggu dah. Selama beliau menjalani pengalaman spiritual yang dibimbing oleh Tuhan, katanya dah, beliau mula menjadi seorang vegetarian yang tidak memakan daging. Pendirian yang diambilnya itu jauh beza dengan amalan kebatinan dari India. Tak ada. Tidak jauh beza rasanya. Fikir jauh beza, tidak jauh beza dengan amalan kebatinan dari India. Pada abad 19 Mesir, ajaran dibawa oleh Swedenborg ini berkembang di dunia Eropah dan Amerika Syarikat. Wujud gerakan banyak melakukan ritual dalam memanggil dan meminta bantuan roh-roh. Kita dari channel right lah. Kalau hak dunia Islam ni, Tok Wali, Wali Abdal, Wali Ghos, Wali Kutub dah. Untuk bantuan roh, untuk membantu penulisan atau berbicara secara langsung. Dan pada mereka, roh itu adalah malaikat. Itu satu antara pencetus gerakan spiritual lah. Yang seterusnya, mesmerisme. Antara rekod awal gerakan popularkan amalan kebatinan di barat yang akhirnya memberi kesan pada terbentuknya gerakan New Age adalah seorang tokoh bernama Franz Anton Mesmer, 1734 hingga 1815. Masih dia. Beliau adalah seorang doktor Jerman yang mempopularkan teori pemindahan tenaga semula jadi yang berlaku di antara semua objek sama ada hidup atau objek mati yang beliau namakan sebagai animal magnetism, atau ia juga disebut sebagai mesmerisme. Perkataan mesmerize dalam bahasa Inggeris bermaksud memukau. Itu adalah diambil sempena namanya yang harus utamakan konsep pukau lah. Pukau maksudnya mesmerisme lah. Beliau meyakini terdapat satu kekuatan semula jadi yang tidak dapat dilihat, yang dikenali sebagai Love Energy Force, Lebensmagnetismus, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Life Energy Force termasuk manusia, haiwan dan tumbuhan yang menurutnya boleh menyebabkan kesembuhan. Beliau percaya bahawa kekuatan itu dapat memberi kesan fizikal, termasuk penyembuhan. Perubatan kerohanian ini diantaranya membolehkan beliau berkomunikasi dengan roh dan mengetahui kejadian-kejadian masa lalu dan masa depan. Saya kata roh lah. Tak cerita jin lah. Saya kata roh. Dari adik inilah Mesmer merawat pesakit dengan cara duduk di hadapan pesakitnya, dengan lututnya menyentuh lutut pesakit, menekan ibu jari pesakit dengan tangannya.
Memandang tepat ke mata pesakit. Mesmer membuat hantaran kebatinan, menggerakkan tangannya dari bahu pesakit ke bawah lengan mereka. Beliau kemudian menekan jarinya ke kawasan perut pesakit, kadang-kadang memegang tangannya selama berjam-jam. Ramai pesakit merasakan sesuatu yang pelik atau mengalami kejang yang dianggap kesan untuk mendapatkan penawarnya. Mesmer sering menutup sesi perubatannya dengan memainkan muzik. Sebilangan sarjana kontemporari menyamakan animal magnetism dengan kaedah qi, perubatan tradisional Cina. Dan mesmerisme adalah sama dengan amalan perubatan atau meditasi qigong. Ini kerana ia merupakan kaedah rawatan kebatinan atau bersifat jurus. Seperti mana pawang atau dukun di setiap benua di dunia ini turut dilakukan. Pada tahun 1843, seorang doktor Scotland, James Braid, mengusulkan istilah hipnotisma. 1843 ni. Untuk teknik yang berasal dari mesmerisme ini kerana umumnya ia berfungsi sebagai hipnosis. Para sarjana sepakat mengatakan amalan ini merupakan praktis pseudoscience. Walaupun begitu, praktis ini berkembang dalam perubatan alternatif dan menjadi batu asas kepada gerakan kebatinan moden dan mensistematiknya sebagai simbolik kekuatan roh dalam diri yang memiliki kesatuan tenaga, universe force. Jadi batu asas gerakan moden, kebatinan moden. Itu istilahnya kesatuan tenaga lah, universe force, yang boleh dipindahkan antara satu sama lain. Dengan kata lain, praktis ini menyokong konsep penentisme, kesatuan wahdah, yang menjadi teras kepada gerakan kebatinan moden New Thought. Tu dia dua kali kan. Pertama apa kita kata ni, iaitu spiritualisme, mesmerisme. Kita bicara apa? Transcendentalisme. Transcendentalisme adalah gerakan falsafah. Ia berkembang pada akhir 1820-an dan 1830-an di timur Amerika Syarikat. Gerakan ini asalnya memiliki hubungan yang dekat dengan gerakan Unitarian, iaitu satu kelompok aliran Kristian yang ditolak oleh Kristian Arus Perdana. Kristian Arus Perdana tolaklah sesat kata Unitarian. Jadi dia ada hubungan. Mereka bergerak di atas kumpulan bernama Transcendental Club di Cambridge, Massachusetts pada 12 September 1836. Dia dipimpin oleh Ralph Waldo Emerson dan Frederick Henry H. Gambar itu ni Ralph Waldo Emerson. Itulah bawah dia dah. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai gerakan pertama dari kalangan orang barat yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu, terutamanya falsafah fikiran dan kerohanian dalam kitab Hindu, Upanishad dan Bhagavad Gita. Memang ia terpengaruh dengan Hindu ni. Mereka mempelajari kitab-kitab Hindu yang terjemahkan lalu diadu dengan falsafah barat sehingga membentuk 4 falsafah utama bagi mereka. Pertama, Transcendentalist percaya bahawa semua orang berasal dari satu sumber, iaitu Oversoul. Oversoul adalah satu pusat, iaitu roh, pusat roh lah. Ini menyatukan semua orang sebagai satu makhluk. Dengan kata lain, diimani hubungan antara Tuhan, manusia dan alam semesta adalah satu jalinan kesatuan wahdah, wahdatul wujud ada. Yang kedua, kedua dah. Setiap manusia dapat mencapai kerohanian tinggi yang datang pengamatan luar, panca indera, kekuatan akal yang datang dari ilham langsung. Kerana itulah cara menyucikan rohnya. Jadi memiliki amak meditasi ke apa tu, dia boleh sampai tahap kerohanian tinggi lah. Ini kerana roh itu adalah kuasa dalam diri yang merupakan serpihan dari diri Oversoul Tuhan. Jadi roh tu ya serpihan dari Tuhan jugalah. Oversoul Tuhan, Oversoul ni pusat roh kan. Jadi manusia memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak terbatas, yang membuatkan manusia mampu berinteraksi dengan alam ghaib tanpa batas. Itu dia kata. Berdamai dengan alam kerana hakikat semua hidupan ini adalah satu saja. Wahdatul wujud. Hasil usaha Ralph Emerson membawa falsafah ini, akhirnya ia berjaya berkembang sebagai gerakan falsafah, agama dan gerakan sosial di Amerika Syarikat. Hasil dari usaha gerakan ini, ia telah memberi inspirasi kepada tokoh-tokoh kebatinan barat yang lain sehingga mempengaruhi kebangkitan gerakan mental sciences pada pertengahan abad ke-19 Masihi.
Yang mana gerakan ini dikenali sebagai gerakan New Thought. Dalam New Thought, mereka menjadikan Ralph Emerson sebagai bapa intelektual. Antara gerakan kebatinan lain yang terkesan dengan transcendentalisme adalah Emma Curtis Hopkins, the teacher of teachers. Ernest Holmes, pengasas religious science. Charles and Myrtle Fillmore, pengasas gerakan Unity. Melinda Kramer dan Nona L. Brooks, pengasas Divine Science. Inilah. Jadi hal ni gerakan macam gerakan lain sebenarnya pengaruh daripada transcendentalisme. New Thought Movement. Gerakan New Thought adalah gerakan spiritual yang berkembang di Amerika Syarikat pada awal abad ke-19 Masihi. Apabila adanya New Thought, sudah tentu akan ada Ancient Thought yang dikelaskan sebagai ajaran hikmah atau falsafah yang datang dari pelbagai tempat seperti Greek kuno, Rom, Mesir, Taoisme, Hinduisme, Buddhisme, kepercayaan kebatinan Cina dan segala sistem kepercayaan yang memiliki konsep yang hampir sama, terutama mengenai interaksi antara pemikiran, kepercayaan, kesedaran dalam minda manusia serta kesannya di dalam dan di luar fikiran manusia. Sama berlaku lah. Sama-sama tu dia. Yang dia cara tu serupa berlaku Newton dengan Ancient Thought ni. Newton pula membawa naratif baru atas terma penyembahan minda, mind healing. Cuma istilah dia pakai lah ni panggil apa? Mental illness ke apa? Nak selesai masalah mental illness ni pun guna lah. Mind healing, penyembahan minda dan penyembahan rohani. Berdasarkan pandangan bahawa segala penyakit adalah berpunca dari masalah minda. Ada minda positif, minda negatif. Antara kepercayaan New Thought adalah pertama, percaya bahawa Tuhan ada di mana-mana. Tak bertempat kalau di mana-mana kita lah. Yang B, roh adalah keseluruhan dari alam nyata. Roh adalah keseluruhan dari alam nyata. C, hakikat dalam diri manusia adalah Tuhan dan manusia adalah makhluk rohani. Manusia ni makhluk rohani, kata dia. D, percaya kepada konsep ilham Tuhan, gnosis ni. Tuhan beri ilham lah. E, segala penyakit berasal dari fikiran dan pemikiran yang benar dapat menyembuhkannya. Positif lah, pemikiran positif lah. Positif macam. F, kerohanian tertinggi adalah saling mencintai tanpa syarat. Ini lebih ni, saling mencintai tanpa syarat. G, keadaan mental seorang dibawa ke dalam manifestasi dan menjadi pengalamannya dalam kehidupan seharian. Atau apa yang difikirkan itu, dan itulah yang akan diperolehinya. Jadi, dia memikir, boleh. Memikir negatif. Jadi, gitulah. Apa yang New Thought lakukan adalah hasil dari himpunan kepercayaan dan falsafah. Berteraskan panteisme dan penentisme serta memodenkan kepercayaan tersebut agar sesuai dengan arus semasa. Sedemikian gerakan New Thought bermula dari kesan idea mesmerisme dan transcendentalisme yang disusun oleh Phineas Cumby 1803 hingga 1806. Phineas Cumby adalah pengawal mesmerisme dan telah mengembangkan sistem kepercayaan yang merangkumi prinsip bahawa penyakit berasal dari fikiran sebagai akibat dari kepercayaan yang salah dan bahawa fikiran terbuka untuk kebijaksanaan Tuhan dapat mengatasi penyakit apapun. Ini kerana beliau percaya tubuh hanyalah rumah bagi minda. Mind, roh di sisi mind, roh di sisi Cumby itu mind lah. Jika fikiran seorang itu telah ditipu oleh sesuatu yang bukan hakikat sebenar, menyamai konsep maya dalam Advaita Vedanta, maka kepercayaan itu telah memasukinya ke dalam badan dengan bentuk penyakitnya. Dia kata gitulah. Sebab penyakit ni kena pemikiran dia. Cumby mendakwa telah mencapai pengetahuan gnosis yang sebenar, maka beliau telah merawat seorang dengan bersentuhan dengan fikiran yang tidak benar, maya ilusi. Selain itu untuk mengembalikan kesihatan dan kebahagiaan. Perkara itu dilakukan secara minda, secara kerohanian. Ramai yang terpengaruh dengan ajaran Cumby sehingga mewujudkan banyak gerakan kebatinan yang mengatasnamakan sains dan Kristian seperti Christian Church, Christian Science, Unity Church, Church of Divine Science, Religious Science dan Centers for Spiritual Living. Yang hakikatnya mereka bukanlah ajaran gereja seperti Kristen Ars Perdana, tapi adalah ajaran kerohanian kebatinan yang menggunakan nama church. Pada zaman Cumby,
Segala amalan dan fahaman kebatinan yang dipelajarinya itu hanya memfokuskan penyembuhan kepada manusia. Sehinggalah teknik-teknik kebatinan ini digubah oleh pemikir lain dalam gerakan New Thought dengan mengaitkan fahaman kebatinan untuk menarik kekayaan. Tarik fitihnya. Ada ini telah diubah oleh Wallace Delos Wattles pada 1910 hingga 1911 masih dalam bukunya The Science of Getting Rich. The Science of Getting Rich. Itu gambar ya adalah Wallace D. Wattles yang menginspirasikan falsafah New Thought ke dalam dunia perniagaan. Memang pengaruhnya orang-orang bisnes. Memang ada baca buku gini ni. Beliau berpandangan jika fikiran manusia boleh ada kuasa mengubah dunia material, sudah pasti ia juga boleh merelasikan kekayaan juga. Selain itu, idea ini mula dikembangkan dan dipopularkan oleh Napoleon Hill dalam buku-bukunya sehingga kepercayaan dan teknik dalam New Thought ini mula berkembang dalam dunia motivasi perniagaan. Sehingga dikenali sebagai fenomena bisnes guru lah. Fenomena bisnes guru lah. Katalah. Okay, lepas tu Theosophical Society. Perkataan Theosophical terdiri dari dua suku kata perkataan Greek iaitu Theos bermaksud Tuhan. Sophie bermaksud hikmah. Hikmah Tuhan. Kemudian perkataan ini memberi maksud hikmah ketuhanan lah. Hikmah ketuhanan maksudnya Theosophical. Theosophical Society ditubuhkan oleh Helena Petrovna Blavatsky. Colonel Henry Steele Olcott pada tahun 1875 di New York. Theosophical Society adalah pendukung kepada nilai-nilai falsafah kuno, agama, mistikisme, tantrik, sihir, gnostisisme dan segala elemen kebatinan. Lihat Isabella Skrzynska, Agatha Swieczewska, The Origin and Impact of the Theosophical Center in Adia. ETH University of Science and Technology, Krakow, halaman 7. Gerakan Theosophy terdiri dari di atas 3 prinsip. Lihat Bertram Kegley, The Objects of Theosophical Society, Theosophical Publishing House, Adyar, Chennai, Madras, India, halaman 1-76. Gerakan Theosophy terdiri dari di atas 3 prinsip. Pertama, mencari sistem yang mengatur alam semesta dan potensi yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mengajak kepada persaudaraan sealam dengan menciptakan keharmonian manusia dan alam. Yang ketiga, mengkaji perbandingan agama, kultus, falsafah dan sains. Menurut Helena Blavatsky, seluruh agama yang ada di dunia ini adalah sinar dari cahaya hakikat ketuhanan yang satu sahaja. Namun terzahir dalam bentuk yang berbeza-beza. Teosofi menganalogikan cahaya Tuhan itu sebagai sinar putih. Manakala setiap agama dilihat berbeza-beza itu adalah spektrum warna yang terbentuk dari cahaya Tuhan yang satu sahaja. Cahaya Tuhan yang satu itu adalah agama hikmah. Wisdom religion yang ada pada mereka adalah ilmu-ilmu kebatinan. Dia ada simbol lah. There is no religion higher than truth. Dia kata ni. Simbol Theosophical Society terdiri dari pelbagai simbol ajaran kebatinan. Itu Ankh Mesir kuno, Ouroboros Mesir kuno, Om Hindu, swastika India kuno, bintang Daud Yahudi dan disertakan perkataan there is no religion higher than truth. Itu ada simbol dia. Pada mereka, agama-agama hikmah itu adalah agama yang tidak mengeksklusifkan ajaran mereka adalah satu-satunya jalan keselamatan atau kebenaran. Manakala yang lain adalah tidak benar. Seperti mana agama Semitik seperti Yahudi, Kristian dan Islam. Di sisi pandangan Teosofi melihatnya sebagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan niat yang baik dilakukan oleh para Nabi dan Rasul dengan tujuan untuk menyederhanakan penyampaian ajaran hikmah agar boleh difahami oleh orang awam tahap ilmu zahir sajalah. Kelak harus dimeningkatkan perlahan-lahan ke peringkat ilmu batin, makrifat dan hakikat. Dan dia pun guna istilah makrifat dan hakikat juga. Ilmu batin Jadi dia katanya agama Islam ajar semaya beg apa ni nak cara agama semasa itu adalah ilmu zahir. Jadi ilmu batin ni bukan cara benda gitu tak. Jadi ilmu batin untuk memahami hakikat yang satu dan meninggalkan agama-agama. Jadi ilmu zahir ni Yahudi, Kristian dan Islam yang ada tu adalah ilmu zahir bagi dia. Dengan wujudnya komuniti Teosofi ini adalah untuk melatih semua orang agar dapat mencapai ilmu kesedaran kebatinan. Enlightenment Gnosis Irfan yang membawa mereka mengenal hakikat kesatuan alam dan Tuhan. Wahdatul wujud. Helena Blavatsky berpandangan adalah salah jika ilmu ini tidak disebarkan secara terbuka. Seperti gerakan kebatinan sebelum ini menyembunyikannya. Sebelum ni ilmu kebatinan ni senyap. Tak kira lah di dunia barat atau dunia Islam pun senyap-senyap. Tidak lagi gegak dia ajar orang dia dah.
Tapi dia ni beliau memberanikan diri untuk melakukan gerakan ini demi menyebarkan rahsia-rahsia kebatinan ini. Dan mengajarkan kepada dunia barat bahawa keselamatan, salvation dapat dicapai dengan pencerahan, enlightenment. Bukan dengan menunggu penyelamat Rasul atau Imam Mahdi, atau beriman kepada konsep Tuhan memiliki zat terpisah dengan makhluk. Bukan kesatuan. Jadi Tuhan suku, makhluk suku, alam suku tidak. Tak betul dia kata dia. Mengikut dia lah. Seperti kepercayaan tauhid itu salah. Disebabkan itulah gerakan ini ditentang hebat oleh ilmuwan Kristian di barat, kerana membawa fahaman yang jelas menyangkihi ajaran Kristian. Pada tahun 1878 Masehi, Kolonel Henry Steele Olcott yang merupakan pemimpin Theosophical Society telah dipindahkan ibu pejabat teosofi ke Adyar, India. Yang ini pada zaman penjajahan British lah, dan menyebarkan nilai persaudaraan walau berbeza agama dan bangsa di sana. Fahaman ini mula berakar dan tersebar ke dalam budaya dan masyarakat India. Di India, gerakan teosofi semakin popular apabila datangnya seorang ahli co-Freemason dari British bernama Annie Besant 1847 hingga 1933 Masehi. Freemason tidak membenarkan wanita menyertai gerakan mereka. Setelah itu dibuka satu cawangan co-Freemasonry yang membenarkan wanita dan lelaki untuk sama-sama menyertainya. Gitu dah. Annie Besant merupakan seorang aktivis pendukung hak asasi, pemimpin Freemason, dan beliau sangat terinspirasi dengan ajaran Veda dan Upanishad. Ada gambar ni. Pada tahun 1893 Masehi, apabila beliau mendarat di India, beliau melakukan lawatan ke India bersama Kolonel Henry Steele Olcott, dan dengan penyampaiannya yang hebat mengenai falsafah India dan menzahirkan kepercayaannya yang beliau imani dari wawasan kerohanian Hindu, akhirnya gerakan teosofi dapat memenangi hati dan mendapat sokongan gerakan Hindu di India yang bersama menuntut kemerdekaan. You gerak sekali menuntut kemerdekaan. Akhirnya Theosophical Society adalah badan yang tidak dapat dipisahkan dari sumbangan kepada kebangkitan Hindu di India, yang juga membawa tahap solidariti sosial tertentu. Memetik ucapan Annie Besant, tanpa agama Hindu, India tidak mempunyai masa depan. Agama Hindu adalah tanah dan India adalah akar. Jika akar dicabut dan tercabut darinya, ia akan mati layu seperti pokok tercabut dari tempatnya. Itu dia kata dia. Lihat History of India 2, 1750 hingga 1950. Social and Culture Policies Odisha State Open University, Sambalpur, halaman 8. Gerakan teosofi juga berusaha untuk menghapuskan sistem kasta di India. Mereka juga berusaha memperbaiki keadaan masyarakat yang terpinggir dengan mendorong mereka untuk mengikuti pendidikan arus perdana. Sehubungan itulah Annie Besant juga menubuhkan beberapa pertubuhan pendidikan dan menyebarkan kesedaran pendidikan moden di India. Walaupun tulang belakang gerakan teosofi bukan beragama Hindu, tapi mereka mendukung adanya gerakan reformis Hindu, malah membantu membina sekolah dan universiti Hindu. Mereka bertindak menjadi ejen penyebar agama Hindu di atas nilai spiritualisme dan esoterikisme. Setelah itu, gerakan ini berkembang di dunia barat dengan usaha yang dibawa oleh tokoh seterusnya, itu Dr. Joseph S. Arundale 1934 hingga 1945, C. Jinara Jadasa 1946 hingga 1993, N. Sri Ram 1973-1973, John Cox 1973 hingga 1979, Radha Bernier 1980 hingga 2013, dan Tim Boyd 2014 hingga kini. Lihat Helena Petrovna Blavatsky Taught Different Eyes with One Heart, International Theosophy Conference, ITC The Hague, Netherlands, halaman 23. Itulah perkara. Lepas ni kita sambung balik lah. Panjang lagi cerita ni. Pasal daripada benda gitu, ya nak menghasilkan New Age Movement ni. Itulah aliran-aliran dia. Itu berarti sekat tu lah. Kita sambung ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.